Ya, Datuk Pengurusi. Saya ingat Yang Berhormat Menteri tidak sedar beliau digeliru oleh Datuk Bandar. Dalam mesyuarat yang diberikan penerangan kepada ahli-ahli Parlimen PR Wilayah Persekutuan, kami cuma diberitahu jumlah besar setiap peruntukan untuk sektoral, iaitu misalnya kemudahan awam, berapa jumlah besarnya, kesihatan, berapa jumlah besarnya dan sebagainya, kerja awam dan sebagainya. Apa yang kami minta dalam perjumpaan itu bukan jumlah besar tetapi peruntukan terperinci, butiran seperti apa yang diperuntukkan kepada kami oleh bajet nasional. Misalnya, Jabatan Kerja Awam, Jabatan Saliran, Jabatan Penjaja dan sebagainya, mereka mempunyai projek-projek, beratus-ratus projek setiap tahun dalam tempoh bajet. Baik pun berjuta-juta ringgit satu projek, ataupun lebih banyak ataupun lebih kurang. Inilah yang kami menuntutkan. Jangan lagi digelirukan oleh Datuk Bandar. Terima kasih. Yang hormat yang telah bangkitkan berkenaan dengan bajet di BKL, saya rasa bajet di BKL tidak diperlukan untuk dibentangkan di Parlimen. Hanya butiran-butiran itu, saya pun tidak ada butiran-butiran seperti itu dibentangkan pada saya. Bagaimanapun, saya kata penjelasan yang diberi oleh Datuk Bandar yang tidak diperlukan. Beliau telah berusaha untuk memberi penjelasan pada 3 hari lepas, tak silap saya. Boleh saya celah sikit untuk penjelasan? Boleh sikit? Saya takut ini bukan cerita dia boleh tak boleh, ini istilah kerja-kerja berperlembagaan di Dewan. Saya takut nanti saya walaupun ahli Parlimen di balik pulau, saya tinggal di Kuala Lumpur, saya ada hak, saya bayar cukai di BKL. Di dalam soal kerajaan tempatan tak perlu. Jadi saya teruskan kepada Yang Berhormat Wangsa Maju, iaitu restoran Ras Hartini. Ada beberapa persoalan saya belum dijawab tadi, Menteri minta saya tunggu. Yang pertama, saya ingin tanya Yang Berhormat, cadangan projek bangunan di BKL baru itu telah dipersetujui oleh bekas Perdana Menteri pada 25 hari bulan Januari 2008. Saya ada bukti di sini. Tapi tak diteruskan. Walaupun dibatalkan, tetapi pembatalan ini adalah diakibatkan oleh rombakan kabinet. Kerana ada menteri baru mengganti menteri lama, itu bukan projek menteri baru, maka ia dibatalkanlah. Apakah bukan hakikatnya ini? Bukan. Yang kedua, Yang Berhormat kata, tidak perlu bangunan di BKL termasuk menara di BKL 1, menara di BKL 2 dan menara di BKL 3 adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keseluruhan jumlah kaki tangan serta operasi harian di BKL. Adakah Yang Berhormat menjelaskan di sini bekas Perdana Menteri tidak mengetahui hakikat ini, perkara ini, dan digelirukan oleh siapa? Bekas Menteri Wilayah atau bekas Datuk Bandar di BKL? Yang ketiga, soalan saya terhadap Yang Berhormat Menteri mengenai bangunan yang lebih tinggi dari menara berkembar Petronas oleh Permodalan Nasional Berhad itu yang setinggi 100 tingkat di tapak persekitaran Stadium Merdeka dan Stadium Negara itu. Belum ada jawapan. Terima kasih. Jadi saya nak jawab soal berkenaan dengan Ibu Pejabat Dewan Perwakilan Kuala Lumpur. Soal Menteri ataupun Perdana Menteri ataupun Datuk Bandar yang dulu tak timbul langsung. Cadangan dibuat oleh Dewan Perwakilan Kuala Lumpur sendiri untuk tidak meneruskan projek itu atas alasan bahawa tahun ini adalah tahun kita perlu menjimatkan wang dan tumpu duit. Kalau Dewan Bandaya ada baki-baki duit, saya pun tumpuan ada, saya adalah pada golongan pendapatan rendah. Itu yang saya tumpuan bajet di BKL, saya arahkan tak perlu kita buat bangunan-bangunan yang besar.
dan kita tumpukan. Tapi tak ada berkaitan dengan orang ni nak ambil projek dan orang tu nak ambil projek, tak ada. Ia hanya kesesuaian pada masanya. Oleh kerana keadaan masa kita perlu belanja berkhidmah, itu yang saya kata biarlah duit di BKL kalau ada pun tumpu kepada golongan berpendapatan rendah. Jadi itulah satu-satu sebab utama yang projek itu tidak diteruskan.